Perbicaraan ditangguhkan, Daim Zainuddin masuk Hospital Assunta. Tiada bukti melibatkan pegawai kerajaan atau ahli politik dengan GISP. Perdana Menteri tinjau persiapan belanjawan 2025. Fuad sifatkan tindakan diam diri PMX mampu calarkan imejnya. Prestasi Malaysia menjadi bualan hangat negara Thailand. Mangsa serangan kerabat Pahang kesal tiada pembelaan buatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstab News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dimasukkan ke Hospital Assunta semalam. Bagaimanapun, peguamnya Gurdial Singh Nijjar tidak memaklumkan dengan lebih lanjut sebab Daim dimasukkan ke hospital. Perkara itu dimaklumkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur bahawa tertuduh tidak dapat hadir pada perbicaraan hari ini. Daim terlibat dengan prosiding berkaitan permohonan pihak pendakwaan supaya menjalani penilaian mental dan menentukan sama ada beliau layak untuk dibicarakan bagi kes pengisytiharan harta. Gurdial yang menyertai pasukan pembelaan baru-baru ini memaklumkan Hakim Perbicaraan Azura Alwi bahawa peguam Daim perlu lebih banyak masa untuk menyediakan hujah bagi membantah permohonan pihak pendakwaan untuk melakukan penilaian mental terhadap Daim. Azura kemudiannya menetapkan 20 November untuk mendengar bantahan pasukan pembelaan terhadap permohonan itu. Tiada sebarang bukti kukuh yang boleh mengaitkan pegawai kerajaan atau pemimpin politik terlibat atau bersubahat dengan GISB Holdings Sendian Berhad berdasarkan siasatan setakat ini. Kementerian Dalam Negeri KDN menerusi jawapan bertulis Dewan Rakyat di laman sesawang Parlimen menyebut bagaimanapun kementerian itu tidak menolak sebarang kemungkinan kerana siasatan Polis Diraja Malaysia PDRM masih diteruskan daripada pelbagai sudut serta peruntukan undang-undang. Ia bagi menjawab soalan Lim Lip Eng sama ada terdapat pegawai kerajaan atau pemimpin politik terlibat atau bersubahat dengan GISB serta adakah Suruhanjaya Siasatan Diraja diperlukan berhubung jenayah yang dikaitkan dengan organisasi berkenaan. Menurut KDN, pihak kementerian tidak bercadang menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berhubung perkara berkenaan pada masa ini. KDN memaklumkan bahawa pihak PDRM harus diberi ruang dan kepercayaan yang tinggi memandangkan siasatan dan operasi yang dijalankan PDRM masih berjalan bagi menjejak saki-baki pengikut kelompok itu. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam sebelum ini menuntut penubuhan segera RCI menyiasat dakwaan pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan, eksploitasi dan penderaan kanak-kanak dalam operasi GISBH. Suhakam tegas menyokong cadangan Pejabat Pesuruhjaya Kanak-kanak OCC berhubung penubuhan RCI berkenaan yang dilihat mekanisme paling berkesan untuk memastikan siasatan menyeluruh tidak berat sebelah dan telus terhadap dakwaan serius itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa meninjau persiapan akhir belanjawan 2025 di Kementerian Keuangan di Dewan Utama di lobi Kementerian Keuangan Putrajaya. Datuk Seri Anwar yang tiba kira-kira 9.40 pagi tadi disambut oleh Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Keuangan Lim Hui Ying dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud Merican. Datuk Seri Anwar seterusnya bergambar dengan pengurusan tertinggi setiap kumpulan yang terlibat dalam penyediaan belanjawan 2025 di lobi utama Kementerian Keuangan. Seramai 213 orang terlibat dalam penyediaan belanjawan 2025 terdiri daripada pasukan cukai, pasukan fiskal dan ekonomi, pasukan pejabat belanjawan negara, pasukan belanjawan 2025, pasukan infografik belanjawan 2025, pasukan terjemahan belanjawan 2025, Gear Up dan pasukan portal manfaat.
Datuk Seri Anwar sebelum ini dilaporkan berkata, belanjawan 2025 disasarkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan memajukan pembangunan negara. Perdana Menteri akan membentangkan belanjawan 2025 di Parlimen pada 4 petang esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar masih membisu berhubung dakwaan kenyataan setiausaha politik kanannya Syamsul Iskandar Muhammad Akid berkaitan tuduhannya yang diarahkan agar tidak mencabar kiraan semula undi ketika tewas kepada Ahmad Zahid Hamidi pada pilihan raya umum PRU 2022. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Ahmad Fuad Zarkashi mengulas tindakan berdiam diri itu berpotensi boleh mencalarkan imej Perdana Menteri kerana ia seolah-olah merestui pimpinan parti dalam kerajaan mengkritik sesama sendiri. Katanya menerusi satu hantaran di Facebook mempersoalkan motif Syamsul Iskandar mendedahkan cerita yang disifatkan sebagai mengarut itu. Dalam satu rancangan audio siar baru-baru ini, Syamsul mendedahkan yang dia tidak mencabar keputusan di Bagan Datuk kerana gambaran yang lebih besar terhadap masa depan politik negara. Bagaimanapun, pendedahan bekas ahli Parlimen Hang Tuah Jaya di Melaka itu mendapat kritikan termasuk daripada pimpinan UMNO dan anak perempuan Zahid. Fuad kemudian berkata, meskipun kiraan semula undi dibuat, tiada jaminan bahawa Syamsul akan memenangi kerusi Parlimen Bagan Datuk. Bukan sekadar hanya menjadi bualan di Indonesia, kini negara jiran iaitu Thailand turut mula menyedari prestasi Malaysia yang digambarkan mampan dan hebat pada ketika ini. Memetik laporan daripada Vocat, terdapat satu perkongsian video yang memaparkan pengacara dari sebuah stesen televisyen Thailand mengupas lanjut berkenaan prestasi pelaburan di Malaysia yang luar biasa dan lebih kompetitif berbanding negaranya. Malah mereka juga berhasrat agar negara mereka, Thailand, mampu menarik pelabur asing untuk melabur di dalam negara sekaligus menyumbang kepada aliran dan pertukaran wang yang positif seperti negara Malaysia. Malaysia berjaya mengikat sejumlah pelaburan puluhan bilion ringgit dari syarikat teknologi gergasi terutamanya di dalam industri kecerdasan buatan dan pusat data berteknologi canggih di Malaysia. Secara puratanya, Malaysia dilihat memiliki pelaburan yang besar berbanding negara Thailand di mana syarikat terkemuka seperti Google, AWS dan Microsoft memperlihatkan pelaburan yang tinggi berbanding negara jiran. Selain menjadi hub kecerdasan buatan, Malaysia juga memainkan peranan penting dalam membekalkan chip semikonduktor kepada syarikat gergasi yang berpengkalan di dua kuasa dunia iaitu Amerika Syarikat dan juga China. Mangsa serangan seorang kerabat di Raja Pahang bersama sekumpulan orang menzahirkan kekecewaannya terhadap undang-undang negara. Memetik laporan daripada Malaysia kini, pekerja pembinaan alias awang mendakwa belum ada tindakan daripada pihak berkuasa berhubung perkara itu. Dia berkata selepas kesnya diserang dengan senjata tajam dan pistol tular sehingga mendapat perhatian Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, masih belum ada tindakan susulan daripada pihak berkuasa. Pada 5 September, media melaporkan alias mendakwa dia menjadi mangsa serangan berkumpulan yang didalangi seorang kerabat itu di sebuah kandang kuda di Kuantan Jun lalu. Pekerja pembinaan dan penyelenggaraan jalan itu memberitahu dia dihubungi oleh seorang individu dipercayai orang suruhan anak kerabat berkenaan untuk bertemu dengannya. Susulan itu, Tengku Hassanal bertitah supaya polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat diraja negeri itu yang didakwa menyerang orang awam. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.